Ibn Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah SWT akan membangkitkan pada hari kiamat beberapa golongan yang bercahaya wajah mereka, cahaya yang bergemerlapan. Mereka berada di atas mimbar-mimbar daripada mutiara. Orang ramai akan mencemburui, yakni mengkagumi mereka. Sedangkan mereka itu bukanlah para nabi dan bukanlah juga para syuhada. Maka seorang badui berkata, Ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami sifat-sifat mulia mereka, supaya dapat kami mengenali mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, mereka itu ialah orang-orang yang berlainan kaum dan berlainan tempat. Mereka berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Mereka berkumpul untuk mengingati Allah dan menyebut nama Allah. Hadis ini riwayat Tabrani. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawa di dalam syurga terdapat tiang-tiang daripada yakut, dan di atas tiang-tiang itu terdapat kamar-kamar daripada zamrud. Pintu-pintu kamar itu terbuka di setiap penjuru. Kamar-kamar itu bergemerlapan bersinar seperti cahaya, seperti bintang bercahaya. Kamar-kamar itu adalah untuk orang-orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Orang-orang yang berkumpul di sesuatu tempat kerana Allah. Dan orang-orang yang bertemu di antara satu sama lain juga kerana Allah. Keterangan. Terdapat perselisihan pendapat di kalangan para cerdik pandai mengenai Zambarjat dan Zamrud. Sama ada kedua-dua itu merupakan batu permata yang sama, tetapi mempunyai dua nama yang berbeza, ataupun satu permata yang mempunyai dua jenis yang berlainan, ataupun dua batu permata yang jenisnya sama. Walau bagaimanapun, kedua-dua itu adalah nama bagi batu permata yang bercahaya. Dewasa ini terdapat berbagai-bagai tuduhan dan sindiran yang dilemparkan ke atas mereka yang menghadiri majlis-majlis zikrullah. Pada hari ini mereka boleh mengejek sebanyak-banyak yang mereka suka. Kelak pada hari kiamat, apabila mata menyaksikan kebenaran, barulah akan diketahui betapa beruntungnya orang yang berzikir itu. Yang ini apabila mereka berada di atas mimbar-mimbar mutiara, di dalam kamar-kamar tersebut. Betapa ruginya orang-orang yang telah membuat tuduhan dan sindiran terhadap mereka. Sungguh pun pada hari ini majlis-majlis zikir dilimpari berbagai-bagai maki hamun dari setiap penjuru. Namun betapa mulianya majlis-majlis itu di sisi Allah SWT jelas diketahui melalui hadis-hadis yang menerangkan kelebihan-kelebihan majlis tersebut. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa rumah-rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah SWT akan bercahaya pada pandangan penghuni-penghuni di langit, seperti mana bercahayanya bintang-bintang di langit pada pandangan penghuni-penghuni di bumi. Di dalam hadis yang lain lagi disebutkan bahawa ketenangan, yakni nikmat yang khas, diturunkan kepada para peserta majlis zikir. Mereka dikerumuni oleh malaikat. Rahman Allah SWT menyelubungi mereka, dan Allah SWT menyebut-nyebut mereka di Arash. Seorang sahabat yang bernama Abu Razin radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, maukah aku memberitahu kamu sesuatu perkara yang boleh menguatkan agama kamu? Kamu akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Perkara-perkara itu ialah majlis-majlis zikir. Hendaklah kamu sentiasa menghadiri majlis-majlis zikir. Dan apabila kamu bersendirian, hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyak yang mungkin. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa jika sesebuah rumah
terdapat orang-orang yang berzikir kepada Allah, maka rumah itu akan bercahaya kepada pandangan penghuni di langit, seperti mana bintang-bintang yang bercahaya kepada penghuni penduduk di bumi ini. Rumah-rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah SWT akan bercahaya seperti bintang-bintang. Orang-orang yang dikurniakan oleh Allah dengan mata yang dapat melihat cahaya amalan soleh, pasti akan dapat melihat cahaya zikir tersebut. Ramai hamba Allah SWT yang dapat melihat nur para ahlullah dan nur tempat-tempat kediaman mereka. Hadrat Fudail bin Iyad rahmatullah alaih ialah seorang ummi, yakni tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tetapi beliau dapat membezakan antara ayat-ayat suci Al-Quran, hadis kursi, hadis nabawi dan hadis palsu. Beliau berkata, apabila sesuatu perkataan diucapkan oleh seseorang, maka dengan cahaya perkataan itu dapat diketahui asal-usul perkataan itu. Cahaya kalamullah SWT adalah berbeza daripada nur sabdaan Nabi SAW. Sementara ucapan-ucapan yang lain tidak mempunyai kedua-dua cahaya itu. Diriwayatkan oleh Syekh Zafar Ahmad di dalam kitabnya, kitab Tazkiratul Qalil, bahawa ketika beliau yakni Syekh Khalil Ahmad rahmatullah alaih mengerjakan tawaf qudum di Masjidil Haram, semasa mengerjakan ibadat hajinya yang kelima, saya sedang duduk di sisi Syekh Muhabbuddin rahmatullah alaih. Beliau ialah murid yang istimewa kepada Syekh Amdadullah Muhajir Maki rahmatullah alaih. Beliau ialah seorang ahli kasyaf yang masyhur. Pada ketika itu Syekh Muhabbuddin sedang membaca selawat dari sebuah kitab sebagai wiridnya. Tiba-tiba beliau berpaling kepadaku lalu berkata, siapakah yang telah datang pada ketika ini sehingga menyebabkan seluruh Masjidil Haram diliputi oleh cahaya? Saya berdiam diri saja. Pada ketika itu Syekh Khalil Ahmad rahmatullah alaih telah selesai mengerjakan tawaf, lalu berjalan menuju ke arah Syekh Muhabbuddin rahmatullah alaih. Maka Syekh bangun seraya berkata sambil tersenyum-senyum, barulah saya tahu siapakah yang telah tiba di Masjidil Haram pada hari ini. Kelebihan demi kelebihan majlis-majlis zikir telah pun diterangkan dalam banyak hadis dengan berbagai-bagai cara. Dalam sebuah hadis ada diterangkan bahawa ribat yang paling afdal ialah solah dan majlis-majlis zikir. Ribat ialah menjaga sempadan negara Islam agar orang-orang kafir tidak menyerang melalui sempadan itu. Hadrat Anas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila kamu melalui kebun-kebun syurga, maka ambillah manfaat sepuas-puasnya. Seorang bertanya, apakah kebun-kebun syurga itu ya Rasulullah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ialah majlis-majlis zikrullah. Alhamdulillah, kelebihan majlis zikrullah dan kelebihan orang berzikir kepada Allah.